Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kitab yang bersih Arab ni kita muka surat 40. Kata Musannif al-faslul khamis fil batni wa hifzi. Summa 'alaika ya talibal ibadah bi hifzil batni wa islahihi. فإنه أشق الأعضاء إصلاحا على المجتهد وأكثرها مؤنة وشغلا وأغصمها ضررا وأثرا لأنه المنبع والمعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وعفة وجماح ونحوه فعليك إذن bisiyanatihi anil harami wa syubhatihi. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali masih Allah Ta'ala hidupkan kita pagi ni. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup dengan setiap kita bangun tidur dengan ajaran Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kita di atas nikmat Islam yang Allah Ta'ala beri kita sejak pada lahir lagi. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan boleh ke masjid, ke surau, boleh ke majlis ilmu. Dengan itu dapat kita belajar, dapat faham, dapat mantapkan apa yang telah kita terima daripada ajaran Nabi SAW, yang kita pula mengiya, membenarkan di hati apa saja ajarannya. Apatah lagi syukur, terima kasih kita Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan lembut hati, boleh ikut taat pada perintah dia dan tinggalkan larangannya. Dijadikan kita pula dengan keadaan sihat, ada kelapangan masa, diberi pula keupayaan untuk boleh hadir solat subuh berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Minhajul Abidin ini, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ini ada peluang mendapatkan iktikaf ke kita. Cuma iktikaf adalah ibadah tak sah melainkan dengan niat. Kalau tak niat lagi main niat sama-sama, lafaz niatnya saja. Aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, al-faslul khamisu fil batni wa hifzihi. Kata dia pasal yang kelima pada membicarakan perut, wa hifzihi, dan nak memeliharakan perut. Hadirin sekalian, kalau ikut insya-Allah kita nak masuk ni, nak masuk kepada anggota seterusnya yang wajib kita pelihara setelah kita bicara panjang itu dalam bab hati. Mana hal dia dan apa penyakit-penyakit besar yang kita kena jaga. Kita nak masuk hari ini insya-Allah tentang masalah perut dan bagaimana nak peliharakan dia. Jadi kalau kita lihat sekali lalu, perut ialah salah satu anggota yang daripada dialah hasil baik atau buruk kita. Macam mana hati, macam mana juga mata, macam mana tangan, macam mana kaki, macam mana kemaluan. Dia sebut tentang perut dulu. Baik, nak bicara tentang perut dan hifzihi dan macam mana nak peliharakan dia. Summa 'alaika ya talibal ibadah bihifzil batni wa islahihi. Kemudian kata Imam Ghazali, kemudian setelah kita selesaikan bicara dalam bab hati, lazim atas kamu ya talibal ibadah, wahai orang yang nak menuntut ibadat. Jadi dia tujukan percakapan dia dan kitab dia ni kepada siapa yang memang ada matlamat hidup dia untuk ibadat, untuk taat pada Allah Ta'ala. Kalau itu bukan dari hidup kita, bahasa kasar pagi-pagi ni, mampu engkau lah makan apa pun, halal haram ikut bukan masuk ibadat, bukan masuk untuk taat, bukan masuk untuk balik dengan keadaan kita selamat, bertemu dengan Allah Ta'ala, selamat untuk ke syurga.
Kalau bukan itu kita punya matlamat hidup, tu bahasa katanya mampu engkau lah. Tak payah duk sembang, buat halal haram. Tak usah duk jagalah perut ke mata ke hati ke. Lantak engkau lah kau nak buat apa pun. Isyarat Rasulullah dalam bab ni tuan pun bahasanya, bahasa kasar, guna bahasa perali juga. Rasulullah kata, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa engkau nak. Bukan payah. Orang yang kadang-kadang kita nak berbicara dengan dia tak nak ikut apa nasihat yang sepatutnya yang baik. Rasulullah ajar bercakap gitu je, in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tak tahu malu, buatlah apa kau nak, buatlah. Jadi kalau agak-agak nak makan apa kau nak, kira sedap engkau je, lantak engkau lah nak makan apa, itulah bab makan. Yang ni pun kalau akhirat kau rasa syurga ni bapak kau punya, ambil lah kau buatlah ikut surga kau. Kasar bahasanya gitulah. Jadi dia tuju cakap kepada taliban ibadah. Jadi kalau kita memang nak tutup buat ibadat, tak dapat tidak lazim atas kita untuk bihifzil batni, pelihara perut, dan juga wa islahihi, dan macam mana kita nak islahkan, nak baikkan dia. Fa innahu asyaqqul a'dha. Baik, alasan yang diberi oleh Imam Ghazali kenapa kena jaga perut. Fa innahu, kerana bahasanya batna, perut ni dia lah asyaqqul a'dha'i islahan alal mujtahidi. Dia adalah yang paling payah daripada anggota-anggota nisbah untuk membaikkan dia. Untuk baikkan perut ni bukan senang, tuan. Jadi susah ni alal mujtahid, di atas orang yang bersungguh. Kalau kita ialah orang yang memang nak bersungguh dalam bab tu, nak jaga perut ni bukan senang. Pasal perut ni tuan, dia ada kaitan dengan makan, nafsu antaranya. Dan nafsu itulah selalu kita kalah. Kenduri tuan, kalau kenduri kahwin ada 2 lauk je tak gaduh. Cuba 10 lauk dia bagi, macam mana? Kutit semua tu. Sendiri jawablah bab tu kan, betul tak betul tu. Lepas makan pula bubur kacang ada. Sajalah sebut zaman ni trend kenduri macam tu kan. Lagi ABC ada. Lepas tu apa lagi? Ada bihun sup satu. Lepas tu ada sate pula, laksa pula. Semua disebabnya. Semua disebabnya. Bunyi kata nak jaga kesihatan. Hajat kawan. Susah kan. Sajalah bunyi ayat-ayat gitu. Susah nak jaga. Pasal dia ada kaitan dengan nafsu. Tambah pula awak suka makan, kaki makan. Kalau kita memang duduk tempat tu tuan-tuan, kita pula nak bersungguh untuk jaga perut, untuk pemelihara dia macam mana, tambah kita tengok dengan apa yang dia nak sebut nanti, kita akan merasa kesusahan itu. Kalau kita ialah orang yang bersungguh untuk memeliharanya, kita akan merasa kesusahan itu. Sikit lagi tentang masalah bahasa kata susah tu, nisbah cabar macam ni lah kan. Macam siapa ada berani puasa Isnin Khamis? Itu ialah nak tengok kita boleh jaga tak jaga perut. Ada berani Isnin Khamis? Tak ada berani, maksudnya susah nak jaga. Sabar itu ya. Ataupun ada berani selang 1 hari puasa buka puasa. Puasa buka puasa macam mana? Puasa Nabi Daud AS. Ada berani? Saya anggap saya tak puasa tu buat serang sehari kan. Susah kan. Bukan senang. Pasal dia melibatkan keinginan kan. Tu kadang-kadang bukan ada keinginan apa pun, makan nasi pagi sejemput. Tengah hari sikit nak makan pun macam-macam penyakit. Berapa rangkai 4 rangkai 5 rangkai penyakit. Makan pun dah tak apa selera dah. Dengan sakit perut lah apa macam-macam. Tapi nak puasa tu payah. Pasal apa? Nak menunjukkan bahawasanya kalau orang nak bersungguh, kita akan rasa kepayahan itu. Itu yang saya sebut. Kalau nak tahu, nak tengok susah tak susah, ada berani puasa. Itu lah. Nak sebut dan kata dia susah untuk dijaga. Apatah lagi yang dia akan sebut ni susah dari sudut nak jaga tu, saya sebut bab puasa-puasa tu. Kadang puasa boleh, buka puasa macam susah juga nak jaga. Nambah pasal Ramadan kan, ya Allah. Masuk pasal tu tak tahu apa nak beli lah. Sikitlah sebut situ. Pasal tu Imam Ghazali kata tuan-tuan, saja nak sebut, nak syarah gitu sikit. Pasal kalau kita renung dengan tu, kita akan akui bahasanya betul dia cakap. Dan dia kata wa aktsaruha mu'natan wa syughlan
wa a'zamuha dararan wa asaran. Dan kata dia wa aktsaruha, perut juga adalah yang paling banyak mu'nah perbelanjaan. Memang besar hidup kita tuan-tuan, perbelanjaan besar kali perut. Mata, kalau rabun mata, sakit mata, daripada kita mula kita sedar kita hidup dulu, berapa duit kita belanja untuk mata, berapa duit kita belanja untuk telinga, berapa duit belanja untuk tangan, untuk kaki, untuk kemaluan, untuk hati, untuk akal buah pi situ kan, untuk ilmu, berapa duit kita belanja, berapa duit kita belanja untuk makan. Ini betul ni tak? Betul. Begitu juga wasyughlan, dan paling banyak kita duk sibuk perut. Awal-awal lagi iklan sekolah subuh, sehari tuan-tuan dijemput makan. Kita sebut pula apa suasana yang ada kat kita. Sehari pun tengah hari kenduri makan. Makan lagi. Habis-habis mengaji makan. Rehat antara dua kuliah makan. Makan lagi. Duk sibuk tu kan. Untuk apa-apa pun pagi lagi. Kita nak makan apa pagi ni? Tengah hari pula nak masak apa hari ni? Nak pergi tengok anak pun, nak pergi ziarah apa, kita nak hantar apa kat anak kita? Makan. Saya tak kata tuan-tuan lah, saya lah tuan-tuan wali apa, tak fikir makan apa, relax. Wah, fikir hari ni nak baca Quran apa, amalan apa, kuliah mana nak pergi mengaji, kita nak ngapal apa hari ni, nak sedekah kat mana hari ni, hari ni kita nak tolong siapa orang susah, apa hari ni ibadat yang kita nak buat, sepanjang tasbih, berapa orang kita nak, berapa banyak tasbih kita nak baca hari ni. Apa seumpama tu lah kan. Tak adalah tu. Kita paling banyak nisbah duk sibuk masalah belanja perut lah. Itu kita bejek. Kalau katalah kita punya belanjaan sebulan 2,000, 2,000 habis mana? Jawab. Perut. Perut kan. Kadang sekali duduk perut aja berapa? RM100. Dia tak duduk lah kat warung-warung tak ada lah RM100. Itu tak hotel pun, tempat-tempat special lah kan. Dengan prasarana keliling dia. Untuk apa tu? Untuk perut sedap pun sedap tahu ni. Kalau saya ngaji tuan bab perut, bab makan ni, memang dia akan pergi ke perut. Tapi sedap dia tahu mana? Ni 2,5 inci. Ni yang sedap. Masuk sini yang lain lah. Tak sedap lah. Satu tuan-tuan kalau nak ada bejek lah, nak kalau sebuah pergi dengan bahasa bejek tu, nak makan sedap. Makan sedap bukan nanti banyak kan. Makan sedap biar sikit tapi kunyah lah. Itu teknik lah. Teknik saya ngaji Tok Guru sebut. Tapi dia sebut penting lah. Tuan-tuan kalau nak makan sedap, jangan makan cepat tapi kunyah lah. Daging seketul je. Daging seketul je. Tapi makan sampai awal makan sampai habis makan ada daging. Nak makan nasi jangan telan. Buat keluar. Makan nasi. Saja tak sebut sikit pelawak bagi gitu kan. Tu nak rasa daging lagi, ambil lagi hal kunyah tu, kunyah je. Telan habis lah. Dia sedap sini je. Pasal dia sedap sini je. Nak bagi habuan lidah tu sedap sini je. Masuk perut. Boroi. Bila bahasa boroi tu. Macam mana lagi sedap? Bawa keluar dari daging tu, kunyah. Makan nasi. Makan nasi pun sepatutnya nisbah kita sebut jaga dan pelihara ikut kita punya kalori, keperluan lah. Kenalah ada pengetahuan sains sikit situ kan. Kita buat kerja macam ni, berapa kalori kita. Nak ambil kalori ni, berapa nasi, banyak mana nasi kita nak makan. Berapa protein, berapa karbohidrat. Jadi kena ada nutrition facts juga dekat kita. Sains punya pengetahuan ada juga. Sayur banyak mana, protein banyak mana. Kalau lebih karbohidrat, tu yang teruk. Lebih protein, lebih gula, manis nak buah mana, air masak banyak ke, kopi ke, tu o ke, tak o ke, keruh ke, tak kira lah minum apa. Kita kadang tak fikir kan sebab tu. Ilmu kita pun memanglah, kita kalau saya bohpi lah, kita mengaku bangsa kita lah kan. Kita orang Melayu ni, bab makan ni, dia kira banyak selera makan sedap je. Dia tak ada ilmu bab tu. Saya pernah bergaul dengan orang-orang soleh kan, dan kalau tak soleh pun kadang orang awam je. Tapi pasal dia jaga buat makan, bila dia makan tu kadang jambu banyak ni, macam-macam benda boleh makan ni. Dia makan sikit kan, nasi, lauk. Saya jumpa tu doktor lah kan.
Ada doktor dia makan sepat itu je. Tapi yang ni doktor yang memelihara makan. Makan pun saya sebut pelihara ni, pelihara dengan apa dia nak makan. Dia makan nasi. Kenduri orang nyebut ni. Makan. Cukup. Berhenti tak doktor? Saya perlukan ini je hari ni. Awak tak pernah fikir pun. Ini yang saya perlukan hari ni. Saya saya mula tersentak rasa masalah nak jaga perut. Ini yang saya perlukan hari ni. Melengung saya dengar dia tak tahu. Pasal saya sebelum tu saya tak pernah fikir. Orang ni makan dia berkira ini saja dia makan hari ni. Masya Allah. Tapi betul tuan-tuan, kita kalau nak kira hidang tengok ayam selonggok tu. Memang kita ambil, tapi adakah ambil isi seisinya? Bahasanya acimuan, kan? Macam tu ke? Ataupun apa keperluan kita? Kalau di sebuah kereta lah kita sebut, bawa pergi lah bas, nak pergi mana? Masjid Dairy nak pergi Taman Cepaka takkan nak isi minyak sampai penuh tank kan? Buat beban Betul. Bubur 2 liter padahal lah nak pergi Taman Cepaka. Parking lagi. Lepas tu nak ke mana pula? Kuala Kangsar. Isi lah kadar Kuala Kangsar. Saya nak sebut teori makan setakat mana. Orang kerja bendang, munasabah pagi makan pulut, makan nasi. Awak kerja apa? Duduk pejabat, duduk aircon. Duduk itu. Tak payah makan, tak apa. Puasa je hari-hari. Tapi siapa ada berani yang disebut? Siapa ada berani? Okey, siap. Jadi, wa aksaruha mu'natan wa syughlan. Kita duduk bersibuk hari-hari. Memang keliling kita pun tempat yang paling banyak makanlah. Kedai makan, minum. Kedai makan, kedai minum. Baik, wa a'zamuha dararan wa atharan. Dan kata dia, perut adalah yang paling besar mudarat dan kesan. Aplikasi yang paling besar dalam kehidupan kita, punca perut lah. Tuan-tuan tak boleh makan daging, tuan-tuan makan tak? Tuan-tuan tak boleh minum kopi, minum tak? Apa saja yang tuan-tuan tak boleh? Ada kencing manis, minum gula tak? Bagi pekat lah sikit. Saya silap tombang itu kan. Pasal apa? Pasal dia ialah paling besar dan paling cepat. Asaran kesan, begitu juga. Benda besar dia yang sebut tak mana? Tak dororan. Manfaat, belum tentu. Tapi mudarat memang. Baik, alasannya kenapa dia kata dia ialah paling besar mudarat dan kesan dia, aplikasi dalam kehidupan ni besar perut. Ali'anahu kana maksudnya batna perut ni kata dia ialah al-mamba'u wal ma'danu. Perut ni adalah mamba', maksudnya tempat keluar. Tempat, kalau bahasa kampung, tempat terbaik, tempat tubik. Bunyi pekelah hulu sikit tuan, sorry. Maksudnya dia tempat keluar. Dia sumber, macam tu. Dia sumber apa? Sumber penyakit, sumber kesihatan. Punca perut lah. Apa masuk itulah keluar. Apa masuk itulah keluar. Dia mamba', pula tu ma'dan. Dia adalah khazanah, tempat gali. Kita gali apa? Minyak, keluar minyak. Perut, bubuh apa? Bubuh kelapa dara. Dapat hasiat kelapa dara lah. Bubuh kelapa janda, dapat hasiat kelapa janda. Bubuh yang tak pasal dara janda tu. Makan apa? Makan apa? Itu kan. Apa yang makan, itulah dari proses, itulah akan kesan kat kita. Satu kalau bab makan, Rasulullah nak diajar makan. Buka puasa makan apa? Kurma. Apa hasiat? Dia menurut kaji banyak acara ni, ambil Rasulullah sebut. Kalau nak sebab makan, cari makan yang ada sebut dalam Quran. Walaupun tak tahu apa hasiat. Quran Allah Ta'ala pernah sumpah, wa tin wa zaitun. Nak makan banyak tin, zaitun. Lagi apa? Wa nakhl, kurma. Quran sebut kurma, makan kurma. Quran sebut apa? Ar-rumman, makan buah delima. Tambah pula murah lah ni. Dulu sebiji sampai RM7, RM8 nak makan. Tak lalu kan? Bukan tak lalu, tak ada duit. Lah ni sebiji RM1. Borong, makan. Tapi makan, asal makan bagus, benda bagus. Tapi berapa biji yang makan? 10 biji. Ya Allah. Masalah tu pula. Masalah banyak lah. Over. Kalau makan pun, ubat pun ada overdose. Makan ada overdose. Dia akan over. Bila over tu, dia tak baik untuk kesihatan. Kalau minyak hitam pun 4 liter, kau bubuh 6 liter. Macam mana? Dia beban.
Teori kadang boleh sebut kan. Yang nak masuk sampai kepala otak dan kesan dah boleh bertindak tu. Itu susah. Macam mana pun sebat dulu dengan ilmu bagi faham yang elok, insya-Allah dengan sebab tu kita berubah. Pasal kita bila kita faham ada ilmu, biasanya itu yang menyebabkan salah satu sebab ada aplikasi kat kita. Insya-Allah. Baik, jadi perut dialah tempat keluar dan sumber kan. Jadi apa sumber yang masuk, itulah akan keluar. Dan kata dia wa minhu tahijul umuru fil a'dha. Dan daripada perut jugalah kata dia bergerak-geraknya semua urusan di anggota. Maksudnya kesihatan tangan, kaki, kekuatan otot, mata, telinga, jantung, hati, apa saja, kemaluan, apa puncanya perut. Apa kau makan, itu lah. Pula tu sedikit nak sebut pengetahuan kena ada lah nak makan apa. Untuk mata makan apa, untuk telinga makan apa, untuk otak makan apa, untuk otot sendi makan apa, untuk kemaluan makan apa. Sorry saya sebut benda-benda tu sikit kan. Dia ada pengetahuan tu. Pasal kita tak faham tu, sebat aja. Ada benda yang nanti dia akan over. Tuan-tuan makan tongkat ali sehari sampai 10 paket radik. Macam sikitlah saya sebut gitu kan, contoh. Tu pun saya sebut radik lah contoh. Pasal kopi main secawan. Tuan-tuan makan apa? Tengok makan, tak sebut tentang makan tu. Dia ialah tempat bergeraknya semua urusan di anggota, antaranya min quwwah, kekuatan. Makan apa tengok. Kalau tuan-tuan tak ada aktiviti kuat, tuan-tuan makan pulut tengok. Try nasi lemak, sepagi sepinggan macam mana? Ni dia punya asar. Yang kata orang mengaji, hak mengajar orang tidur. Tuan-tuan kot tuan-tuan tak pernah mengajar, saya tahu lah saya mengajar. Saya kalau nak mengajar paling suka perut kosong. Best. Kalau saya ceramah pun saya suka perut kosong. Pasal apa tuan-tuan? Sedap. Akal tak tersangkut. Apa kita nak sebut matlamat sampai. Tajam. Orang Ta'ala beri tajam. Tapi kalau ceramah maghrib Maulidur Rasul ke, dia jamu nasi dulu. Mudah kan. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya. Nak sebut apa? Asar, kesan tu. Cepat kan. Lepas tu lembab. Dia tak ada, dia malas. Satu tuan-tuan nak baca Quran apa-apa biar lapar. Habiskan baca Quran tuan-tuan. Habiskan wirid tuan-tuan apa tu, ada doa, ada selawat ke apa, tuan-tuan doa tu zikir tu. Bagi habis tu baru tuan-tuan makan. Kalau tuan-tuan makan dulu tak ada lah baca Quran. Tak ada. Disiplin makan tu tak betul. Satu tuan-tuan nak buat majlis ceramah ni, nak masuk Rabiul Awal lah ni, nak masuk bulan Maulid ni, tuan-tuan antara jatuh kuasa ke apa, menu makan tuan-tuan jangan bubuh awal. Celaka bubuh awal. Bofi celaka tuan-tuan. Orang makan-makan balik. Kalau tak balik pun dia duduk majlis, dia duduk macam mana? Perut kenyang tuan-tuan tak ada. Pula tu tak masuk hati. Baik orang bercakap, baik orang mendengar. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya pengalaman duduk mengaji dengan Tok Guru apa lama kan. Kita akan rasa benda tu. Kalau musim kenduri ni kami duduk pondok cukup risau. Pasal apa? Mengaji banyak jam. Satu pergi kenduri satu. Jam apa? Jam akibat makan kenduri. Antara akibat makan kenduri apa? Kenyang. Bila kenyang mengaji. Ngaji pula Zuhur pukul 3. Macam? Memang kami ngaji pukul 3 mengaji baca kitab sampai pukul 4. Ni lepas sore ngaji lagi. Makan pula. Gila mata. Satu kesan. Pula tu saya sebutkan kenduri sikit. Itu bila kenduri. Kesan kenduri hak tu. Lagi kena pula silap makan pula. Kenduri kadang masak banyak kan. Biasalah masak banyak ni kadang gotong royong pula. Ada yang bukan ahli je. Masak telajak ni. Pagi tu sebelum subuh berbaris tu 15 orang. Ada apa? Sakit perut. Silap makan. Ada benda makan tak betul. Pergi pula kenduri yang sama. Siap beratus tau. Beratus ada yang tak ada. Pergilah. Kami ada semak hutan tak apa. Boleh pergi mana? Sungai pun ada. Nak cerita apa tuan-tuan? Dia ialah antara sebab bergerak anggota-anggota kita, antaranya quwwah, lagi wadhafin dan lemah.
Memang nak tengok lemah tak lemah bulan puasa tuan. Melepek je kan. Pasal apa? Perut. Sumber tak masuk. Dia lemah. Cuma makan je. Dia masalah lain pula. Pasal memang syarah tu pasal nak sebut tentang dia kata perut adalah paling besar kesan. Begitu juga mudarat, manfaat, tu kekuatan, lemah. Wa aifatin, begitu juga kata dia aifah. Baik nafsu, kita nak rasa jadi baik, jadi tenang, tak gelojoh. Antaranya punjanya ke makan. Makan apa? Satu sikit lambat makan, satu kita diharamkan makan babi. Pasal apa haram makan babi? Pasal babi ni binatang tak baik. Banyak binatang paling huduh orangnya babi. Dia makan taik dia makan. Kalau nisbah pasangan tuan-tuan, dia jangan ada hak jantan, hak betina, hak jantan pun dia kerabat. Dia tak ada istilah isteri yang setia, suami yang setia, tak ada. Merpati sepasang sejoli. Mana ya? Mengeram, jantan mengeram, betina mengeram. Selang. Orang ni bagi suap makan anak, ni suap makan anak. Satu makan merpati, yang makan ayam, makan merpati bagus okey. Saya sebut apa? Pasal apa binatang baik kita makan, kita akan mewarisi sifat baik dia. Satu hang makan babi banyak, perangai babi. Antara perangai babi tak ada cemburu. Saya nak sebut tentang kesan. Pasal nak baik nafsu, baik diri sebab makan. Satu, tuan-tuan tengok, Cina, pergi Cina lah. Cina kafir sebut ni. Dia tak malu tuan-tuan, perempuan dia pakai seluar pendek, pakai baju ketat, pasal apa? Makan babi banyak. Perangai macam babi. Sedap bubuh itu. Ya kan? Hati-hati sebab apa? Pasal duk makan benda-benda merepek, dia bukan ada sensitivity. Kita kalau makan benda baik-baik tuan, kita tengok pun tak lalu lah. Apa dia orang selamba tak ada apa-apa. Antara sebab tu pasal apa? Pasal tak, hati kita dah biasa kesan hati, kita perut ni. Pasal hang makan apa? Hang makan benda baik, hati jadi baik. Ya Rasulullah, kalau kita belajar dalam hadis, selepas disebut innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal jelas, benda halal apa? Benda haram jelas. Bainahuma umurun mushtabihatun. Antara halal haram ni ada benda yang kesamaran, boleh jadi halal haram. Belakang hadis tu Rasulullah sebut tentang, dia kata inna fil jasad, dalam jasad kita ni bila iza saluhal jasad kullu wa iza fasadal jasad kullu ala wahiyal qalb. Disebut hati, dan disebut hati pasal apa? Sebut hati yang sebelum tu disebut makan. Masalah makan minum ada halal haram pasal apa? Hati kita ditempa daripada makanan. Jadi hang makan apa? Tu hati kita, perasaan kita, jiwa kita, apa kita punya sensitivity kita. Ada orang dengar azan, tak boleh duduk duduk rumah. Siapa nak sahut azan? Ada orang azan, speaker talak betul-betul dalam rumah. Celaka, duk azan kuat-kuat. Pasal apa kan? Masalah apa hang makan, apa hati yang hasil dengan sebab hang makan. Punca dia apa pasal masalah makan? Begitu juga wajimahin. Begitu juga nafsu. Kalau terjemah mudah ni, jimahin maksudnya nafsu. Begitu juga perut adalah menggerakkan nafsu. Nak bernafsu tak bernafsu, makan. Saya kalau mengaji dulu tuan-tuan, kalau Tok Guru selalu sebut gini, kita orang lelaki kan, kata dia makan terus bakar kan, tidur seminggu. Tuan tak faham tak? Tak faham sudah. Pasal memang kita ni, tuan-tuan tak tahu lah. Tuan-tuan saya tak tahu tuan-tuan punya, pasal lain manusia lain orang lain dia punya sensitivity makanan tu. Kadang-kadang makan, memang kita makan hari ni, kita tak bangun tidur pun dia bangun dulu. Ada bab tu. Memang makanan ada bab tu. Tuan-tuan tak tahu, tanya saya reti kat betul-betul tu. Satu anak baru 8, belum 18. Tak faham sudah. Tuan-tuan tak sebut, tak faham sudah. Diam je lah tu. Wanawi dan seumpama dia. Saya ngaji Tok Guru, ada kat sambil-sambil ngajar tu disebut gini. Cerita apa tu? Cerita bab makan. Fa'alaika idza
izan kata dia. Baik, jadi kalau kita faham prinsip memang betul tu. Makan ni kita akan rasa kesan makan. Satu, kalau tuan-tuan selama ni hidup, tuan-tuan tak pernah terasa makan apa tuan-tuan makan, dan kesan dengan sebab makanan yang tuan-tuan makan. Nak kata apa bagi ada akal sikit lah weh. Sikit bahasa Kedah Hulu tu. Bagi ada akal sikit lah weh. Sedar kan apa yang